ada senyuman yang sangat ceria, selalu ada apa masalah. Customer jumpa I punya senyum, sudah jadi kalah. Mr. Eric. So Mr. Eric I punya senyum, pergi jumpa customer sebelum I jumpa. I think 1 bulan yang sebelum I pergi, dia sudah janji dia ini itu. So dia sudah banyak order stok. Contohnya you janji customer, you janji lah 5 orang ambil loan nanti I pergi free. Contoh lah. Nanti dia sudah apply dan dia dapat dan you tak bagi, dia marah tak? Lebih kurang sama punya scenario. So, I kena marah buta-buta. Sikit. Contohnya, 1 orang boleh buat sales 1 juta. Contoh aja. Okay, 1 juta mungkin 3 bulan campur, okey tak? Boleh lah. Okay. So, 1 kuartal 1 juta. 3,000 orang kali dengan 1 juta, pakai tangan kanan ke kanan kiri. Ada line tau. Okey. Dia tengok sini sebab dia punya memory, dia logic brain kat sini. And dia mesti pakai dia punya tangan kanan tulis. Dia pakai tangan kanan dia. Dia punya badan akan lebih dekat dengan you. Sebab dia mungkin rasa okey, tertarik. Kalau dia macam ni ataupun kaki dia macam ni, dia sudah nak lari, mungkin tinggi akan buat aplikasi. Okay. So ada customer yang kalau dia macam ni, tengah ragu lah, kurang yakin. So you kena buat sesuatu adalah bagaimana meyakinkan dia. You tengok body language you dah tahu, okay, sekarang I kena buat apa. Oh, dia kurang yakin lagi. Okay, I kena bagi contoh. I kena bagi USB hot button. And tadi I bawa sama dia, dia punya keadaan. Jadi bila tengok TikTok, senang. Dah ada point, yang lucu, yang cerita. Dah senang untuk mulut dah. Seronok lagi. Sebab dari pun TikTok ni, 15 saat dah ada point yang padat dan terang. Dan seterusnya, okey, betul seterusnya. Tudung ada kemas ke kan? Ada orang yang okey, ini penting kenapa? You punya image, ada you punya confidence, salah satu faktor. Bila you pakai kemas sikit, bukankah you rasa lagi confident? And bila you cakap sama sesiapa pun, bukan hanya pelanggan, siapa pun you rasa, I confident sikit, I rasa selesa. And orang cakap saja you have a very good self image. And another thing, self image is not only outer look only, but how you look at yourself. Bagaimana you fikir sendiri. Tadi I bagi scoring yang cerita masuk tu. Scoring yang makin tinggi adalah you pun ada kaitan dengan you punya self image dalam sesuatu. So of course we want to maintain. We need to always upgrade ourselves, maintain ourselves. Negative versus positive self image. You nak buat itu kan? Orang pun buat sama juga. Orang lain tengok you dia pun macam, ikan makin cantik lah. Tahu lah. Okay, so we want to find out. Kita kena cari wira yang cerdik, yang anda kita pakai otak. Okay, so kita kena fine tune. Kita tak boleh selalu dalam stage ini. Seseorang dia akan menjadikan lebih anda dari dia punya experience, tapi tak akan you selalu di level bawah. So you akan okay, lepas tu you kaji, okay, apa cara kesilapan, kegagalan, mesti jatuh, okay. You fikir balik, bila you sejak kecil, okay, dari baby kan you, of course semua orang pun pernah jadi baby. And yes, and sebelum kita tahu bagaimana, turun naik lagi, jatuh naik lagi, you pun boleh. Sampai satu hari takkan you nak jatuh 10 tahun kan. Mungkin you angkat berapa bulan jatuh tak apa. Lepas tu you boleh cipta sales yang tinggi. Okay. Kalau pemikiran itu cakap, janganlah nanti gagal, okay, you tak akan buat. And of course tak ada apa-apa yang akan berlaku. Okay, kita masuk yang kedua, yang situ, what is the mindset of super salesperson? You nampak tak itu kolom ada 2? Okay. Di sini
Apa contoh lagi dari you? I nak dengar contoh you. Tak ada masalah. Bagus. Tak ada masalah. Okay, yes. Busy sangat lah. Good. Apa lagi? Contoh, sorry. Apa contoh dari sini? Cukup sampai di sini saja. Sudah cukup makan lah. Tak payah rajin sangat. Cukup makan lah. Sudah. Okay. I rasa sudah lebih kurang. Apa saja kita belum tukar lagi? Conversation. Okay. I rasa selesa sekarang lah. Sudah cukup makan lah. I selesa dah. Tadi you yang bagi contoh ni kan. Okay. Bagaimana terbalikan? Yes. We can challenge ourselves to know our own potential. If kita tak keluar, kita tak tahu apa potential diri kita. Yes, explore your potential and step up from the comfort zone. Good job. Yes, well done. So, I nak you tuliskan semua, okay? Masa buatlah itu jadual masa. Betul tak? Good job. Manage your time. Yes. So, susah cuma I kena belajar cara yang berkesan. Yes, good job. Pakailah you punya ayat sendiri, okay? Maksudnya adalah sales itu senang untuk you kalau you pakai cara yang sesuai, yang betul. Betul tak? Okay? Nak ini, nak itu. Okay, so tak apa. Sebagai seorang sales yang baru, I pun tengah belajar. So, I tak kisah. I selalu jumpa customer itu. Lambat-lambat I jadi kawan baik dia. And dia memang jadi salah satu customer yang paling besar bagi I. Sebab dia punya repeat order. And dia selalu ada refer. Cerita, bukan cerita itu kisah benar. Kisah benar yang I share dengan you. Apa you belajar dari situ? Customer yang susah nak layan kadang-kadang adalah customer yang royal and good quality. Tak ada orang boleh layan dia tapi you boleh. Nanti dia boleh apply 100,000 punya loan. Dia ada layak mah. That's why dia sombong sikit. I tahu, you tahu. Actually orang kaya yang pandai itu pandai pinjam wang untuk buat bisnes. Bagaimana dia kembang bisnes dia? Dia pinjam. Sebab interest tu kalau, okay, contohnya interest you berapa? Okay, paling rendah kau sama mana? Paling tinggi yang you punya pengalaman 1.5. Okay, contoh I bagi 1.5. I bagi satu contoh. Kita fikir dengan cara businessman. Contohnya, you jual sesuatu. Kalau you ada panggilan yang penting, beritahu lepas tu. Kalau mana kita punya pantry kena keluar kan? Pantry. Sebab ada kena keluar, kena pakai access card kan? Atau perlu? Okay, sebab nanti sekejap lagi kita akan bagi you. Tapi dia punya, kita dapat business tu, tapi dia punya income tu tak macam tak strong. Oh, okay. Okay, kalau T20, of course, berapa? Siapa tahu? 6.4. Sebab half mah, betul tak? Ini simple mathematics. Okay, I tanya you. Okay, mungkin you rasa T20 orang, ada orang yang nak ambil room juga, you tak tahu. Jangan jadi fortune teller. You tahu apa sih fortune teller? You tahu siapa tahu fortune teller? Serangan. Yes. Yang you tanya, apa? Gaji? 1,000. 2,000. Kau sudah naikkan. Sebelum ini 1,500. Oh, kaya 2,000. Halo? Oh, 1,500 sudah boleh. So maksudnya di 14 tu masih boleh buat room lagi? Boleh kan? Cuma tak tahu approve tak? Je. Okay. So, I nak beritahu you. Okay, tak apalah kita tak ada di sini lah. Okay. Kurang-kurangnya kita ada lebih kurang sopanan, cara yang dia orang, ya, you tepat masakan, you janji, you ada buat tak, itulah semua attitude kan. Okay, attitude is actually sangat
penting. So, the three main thing adalah knowledge, skill and attitude. Okay? Ada orang panggil dia KSA, ada orang panggil dia SAK ataupun KAS, apa you suka. Okay? But untuk senang you ingat, I suggest you buat ASA, AS. Jangan simpan hati, AS. Short form for ASK is your attitude, your skill and your knowledge. Okay? So far so good, everybody? Okay. So you nak jadikan mempunyai DNA yang sangat bagus, you kena bayar yuran. Masa tu dia bagi I 60k. 60k. Kalau tidak, ada tolongan ada untuk bayar. Okay. Of course, sudah 20 tahun. I pakai 3 tahun sudah habis bayar. Sebab dia cakap apa? Hey, you graduate dari UK, sebab hobi je. Then dia cakap, you cuba fikir, sekarang kalau you tolak offer ni, bila you akan ada peluang pergi UK first thing? Secondly, kalau you tak habiskan universiti, apa you nak jadi? Masa tu lah, 20 tahun dulu. Okay? Then dia cakap, ini wang bukan bagi you fee, ini loan. Macam dia. Tapi dia bagi I offer tanpa interest. You punya masa sudah sampai tau, deadline. Minggu depan, 1 minggu lagi, you cepat-cepat pergi hantar you punya aplikasi. I terkejut. I cakap, aunty tak boleh. Walaupun I pergi you aunty, I panggil you aunty, tapi you bukan aunty sebenar. I tak boleh terima wang you. Dia cakap, tak apa, selalu you tolong I buat business, I sudah dapat business yang banyak sebab you tolong I. And you tak minta apa-apa pun. Saya macam sepupu dia. Lepas tu baru I tahu. Sebab masa tu dia hilang sepupu dia. So dia step up, dia buat banyak, dia business. Dia keluar. And dia berjaya. Dalam 3 tahun dia jadi cantik, jadi successful. And dia punya anak pun kagum sebab dia ada 2 orang anak. Tapi dia paling sayang dia punya sepupu sebab sepupu dia grow dulu. So anak dia kecil lagi masa tu. And sebab I selalu tolong orang tanpa nak dapatkan sesuatu. Okay. Itulah I dapat satu offer dari UK. Dari subconscious. Tak sedar. Kurang sedar sebab you sudah mahir lah. Kalau you bola-bola customer, I sudah close sale. Bagus tak? Bagus tak? So, hari ini kita nak ajar you bagaimana buat sales dengan tanpa sedar. And you, I dapat sales. I sudah capai 300,000 sebulan. Bagus kan? Okay, so pay attention to hari ini. Nanti dia jadi. Okay, semua pandai. Bicycle nampak macam senang, tapi kena balancing. Mula-mula you belajar bagaimana? You pernah jatuh tak? Banyak kali. Ada tepi dua. Ambil leg jatuh. Okay. So, bagaimanapun pertama kali you mesti bukan senang satu kali you sudah tahu kan? Okay. Tapi sekarang you naik motor, itu bicycle. You naik bicycle, terus you boleh? Itulah why it becomes subconscious. Sebab itu jadi skill DNA you. You tutup mata, you boleh start engine dulu lah. Yes, but of course, I cakap sudah lah lebih skill lah. Because you kena tengok you berjalan. Maksud I adalah skill yang you ada, dia sudah jadi. Semula jadi. Okay, banyak skill lagi. Okay, contohnya berenang. Siapa yang pandai berenangnya? Ataupun pandai berenang. Okay, kalau I buang you dalam air, you akan mati tak?
Dia automatically. Dia tak payah fikir, oh sekarang I nak mengenal step macam ni, step 2. Perlu tak? Masa Tak. Bila you naik motosikal ke ataupun naik ke kereta first time, apa perasaan anda? Takut, nervous, cemas. Gugup. Laju, oh ini superwoman. You naik saja you laju. Okay. You punya feeling mesti cemas kan? You kena check ini, check itu, nanti apa ke kan? You akan check, oh cermin betul tak, pakai seatbelt, dapat kan? 1, 2, 3, 4, oh hanya berapa orang ni? Okay, selalu memandu kereta. So pandai kan? Okay, yang lain belum punya? Okay, auto, okay, motorbike. Motorbike kan? Okay, motorbike ah. Okay. Okay, apa? Kita bayangkan motorbike ke kereta pun sama juga. Di mana pertama kali you sebelum dapat lesen, apa itu subconscious? Separa sedar. Tapi you, I beritahu you banyak barang you akan boleh dapat mencapai dengan tanpa sedar. You setuju tak? Setuju kan? Yes. You bawa capai tanpa sedar. Tapi you kena buat betul. Itu je. So siapa sini yang selalu memandu kereta? So inilah I bagi you konsep betul dulu. I bagi you apa? I nak buat satu aktiviti dengan you dulu. Okay. Aktiviti adalah satu game. Siapa? Okay, so I nak Zuki in charge game ni. Boleh? Okay, boleh sih. Okay, dalam keadaan high pressure, dia punya performance adalah low. Okay, low maksudnya tak capai lah. Okay. So orang push producer adalah orang yang dalam high pressure, orang push dia memang boleh produce. Setiap bulan dia capai sales target. Okay? And then when we have low pressure, dalam pressure you mungkin contohnya you punya unit head tak press you pun, then you tak ada achieve, bukan you lah, okay, orang itu tak achieve. Then because of lack of itu skill, knowledge and attitude lah. Okay? Sampai kita boleh hit consistently, and then sampai kita boleh hit consistently 300, boleh naik sampai 500, 600, 700 consistently, 800, 900, 1 juta. So I tak panggil you satu kali boom, tak. I panggil you progressive. Maybe every month you challenge yourself, next celebrate. Yes, you boleh celebrate, tapi you jangan cakap I apalah, bulan yang lalu I sudah capai, bulan ni I santai. Banyak orang macam ni kan? That's why bulan yang seterusnya tak capai sebab sudah ada the power of bouncing back, the power of recovery, the power of macam X-Men kan? Okay, dia sudah koyak tapi dia kejap lagi, dia recover and dia bangkit lagi. Itulah basic. So seorang DJ boleh mati tak? Okay, ada orang yang satu orang DJ dia sedih lah, tak boleh lah, masih di rumah lah, kena rehat lah. Jangan macam ni. Okay, itu yes, itu orang yang tak boleh berjaya. Stay neutral. And sangat lah yang ada orang yang fokus. Jangan judge. That's why tadi I cakap balik. Don't be a fortune teller. Have a strong confidence. Tapi confidence bukan datang dari kosong. Tadi I sudah cakap kan. Confidence tu datang dari you punya skill, you punya attitude and you punya knowledge. Kalau you tak cukup confidence, pergi cek balik. Kenapa I kurang confidence? Tanya sendiri. Adakah sebab I tak cukup skill, I tak cukup knowledge? Padahal knowledge I tak kuat lagi. Customer tanya I tak boleh jawab. I kena praktis. Yuran sekolah anak, pergi ijazah, nak buat renovation.
nak emergency masuk ward tak cukup wang, nak itu, okay, masalah dia sekarang tengah urgent. So you punya produk adalah sesuatu yang boleh menolong. Ya, ingat, selalu ingat, produk you adalah menolong customer menyelesaikan masalah yang dia sedang menghadapi. So kalau you boleh membantu dia, apa? Siapa yang sedar angkat tangan. Oh, hanya beberapa orang sedar saja. So kalau tak sedar lagi, tahu you punya produk sebenarnya adalah solution. Maksudnya produk anda, okay? Nanti I test you, tanya you soalan 3 you boleh jawab tak? Be interested bila you borak sama klien. Bagaimanapun you kena be neutral and be interested. Semua customer, walaupun dia nampak bosan, dia tak cantik ke, dia tak handsome ke, you mesti, oh ya, betul lah. Okay. Interest. Sebab you kena layan semua orang sama. Boleh. Kita jangan buat sendiri judgement. Kita kena borak sama klien supaya kita tahu, oh sebenarnya dia nak apa, keperluan dia. Yes. Next one, be knowledgeable about your product. So what is your product? Personal loan, credit card, takaful. Yes. Okay. Seronok kan kelas ini? Seronok tak? Seronok ah? Sangat. Okay, sangat. Okay. So kita belajar sama main. Sangat related lah. Then you boleh belajar dengan senang. You lagi ingat. Simple, you match the client needs. Sebab client ada lain-lain jenis. Satu jenis beras, apa? Ada peribahasa ni. Maksud semua orang okay, makan beras kan. Punya, you pun kena diri. Sweat. Kalau aku suka aku like. So kalau aku tidak suka aku sweat. Penuh sopan. You name it. Okay. You get what I mean? Yes. Yes. Okay. So this is to stay neutral. Yeah. And another thing, even though I say stay neutral, bagi I, okay, sebagai trainer, I pun kena stay neutral kan. Okay, contohnya I dah boleh tengok, muka dia macam $1 million, okay, I jaga dia bagi bagus. Tapi dia macam baru, tak boleh kena lagi. Tak boleh, okay? Kita saksama. I tengok you orang muka semua, I nampak $1 million sales producer. Satu hari, ini soalan bukan I tanya punya, okay? Ini ada, you ada keep contact, and yes. And dia rasa selesa dengan you. Memang dia nak ambil loan tu, tapi dia tak tahu siapa. Dia tak kenal, tapi I kenal dia. Masa I tak layak, dia masih lain I bagus, professional. So I nak bagi siapa? Mesti I bayar tak? Betul. So you belum dapat dia punya informasi lagi. Yes. And of course, satu benda, sampai akhir, orang itu datang. Contohnya dia tak layak. Tapi sekarang dia tak layak, adakah future dia tak layak sehayat? Tak kan? Mungkin tahun ni tak layak, mungkin tahun depan. Macam akak dalam target sudah berapa tahun? Betul tak? So kalau you nak take it seriously, don't take it personal. Dia bukan ejek ini. Dia ejek sebab dia mungkin tak layak, belum layak atau tak sampai masa. Okay, it's a training skill for you, no worry. Sebab you ada 30 juta orang. Next. Ini macam main Uno. Siapa pernah main kad ni? Siapa suka main kad? Okay, setiap kali kita main kad, ada ke you tengah tunggu you punya kad kan? So dia collect no, dia happy collect no. Oh no, okay, terima kasih dengan nanti kalau Jack kalau you perlu sila kontakkan I. Okay, I pastikan bagi you best deal. Sebenarnya. So you bagi customer service sampai sekolah pun dia senang. So dia happy dapat no. Makin banyak no dia cakap,
Dia macam collect itu apa? Lottery. Macam Toto. Ataupun apa? Lucky draw. Ada itu apa? Lucky. Apa nak? Tak seni lah. Serius sangat. So, every time you get no, it's a good thing if you think positive. But of course, it's good to you find out why no. Oh, that's why just like I say, what is the reason? I don't want to repeat it. Okay? No is not because of reject you, bukan reject you. Okay? Next, grow yourself is grow your sales. Okay. Bila you punya kebolehan makin besar, you boleh handle customer yang berlain-lain jenis, and you boleh menjawab product knowledge dengan lancar. You boleh handle berbagai jenis situasi. Maksudnya, you punya wasting time, wasting petrol, and you punya last time habis. Ada orang yang set 600k punya, ada. Walaupun dia tak capai bulan 1, 2, 3, mungkin bulan yang keempat, kelima, keenam dia capai. You tak tahu. Inilah saya dapatkan pandangan daripada kelas-kelas yang lain. Setiap orang yang dapat sales itu memang dia akan set dia punya target. And bila dia set dia punya target, okay, 22 ke 24. Okay lah Cik, bagus. Saya suka you punya attitude. Sebab ada branch, saya tanya dia, orang cakap 20 hari saja. Saya cakap, kalau you belum capai you punya sales, 1 bulan ada 30 hari, tapi you have 10 hari. You buat kerja 20 hari saja. Dia ni tak capai sales, you have 10 hari, tak lama buat apa. Itulah. So you buat kerja lebih kurang 24 hari. Okay, kalau nak capai 300k, sebab you cakap 275 kan, I tak nak buat ngam-ngam lah, okay? Nanti you tak capai, you set ngam-ngam, nanti tak capai dulu. Nanti, I cakap 1, 2, 3, you baru point ke orang yang you nak dia jadi ketua. Boleh? Faham? 1, 2, 3. Siapa yang paling banyak? Oh, mana? Okay, Wan jadi ketua. Okay, sini siapa? Okay. Sini. Siapa ketua? Azhar. Oh, dia yang paling banyak kan? Okay, yes. Okay, boleh. So, kepala ketua semua. Okay, so sekarang I nak you free and easy di mana? Okay, you punya yes, actually ini boleh masuk ke kategori low trust. Sebab you macam tak pasti dia tak percaya you. Itu actually boleh put under kategori no trust, right? Agree tak? Yes, right? Okay. Yes, low confident pun you create no trust and you create doubt also. Betul ke? Your staff kenapa you tak boleh jawab? Itulah doubt. Okay? Yes. I panggil fikir dulu macam ni you lagi ingat. Okay. Kita selalu buat. Dalam muka surat yang 12. Okay. Yang ada punya kita tengok dulu. Okay. Not enough product knowledge tadi bila cakap mistake lah, ini mistake yang kita punya mistake kepada salesperson. No calling the right time. Kadang-kadang kita call customer, kita call. Memang kita tak tahu bila dia ada masalah. Tapi kita boleh check. Okay, kalau dia tidak check, dia call terus, wrong timing. Okay, sell unwanted product. You ada berlainan jenis produk. Script. Kadang-kadang situasi akan ada dalam keadaan yang fleksibel. And ada orang yang terlalu ikut script, dia macam rokok. Dia ada emosi, dia ada tone, flat. Siapa yang suka cakap dengan orang yang flat? Yang semula jadi natural. Okay, mungkin salesperson itu dia nervous, dia cemas. That's why dia ikut zaman pagi EJ, I calling dia. Dengan you rasa dia ada keyakinan tak? Jadi ini flashback ke? Ini baca buku ke? Jangan baca, okay? You kena transfer, you kena pakai cara sendiri. Of course, point yang masih dalam, ya. Okay, next one, lack of passion. Lack of passion also tak ada.
You rasa, oh happy-nya hari ini anak pergi kerja. I boleh call customer, I boleh jumpa, I boleh klik-klik, I boleh jumpa, I boleh team. I sangat happy. Ada? Apa? You. Oh, very good. At least you have. Okay. Mungkin pernah you ada perasaan macam ni, tapi sudah hilang. Especially orang yang lama. Money. Kalau kita tak achieve, tak dapat duit, tak mission. Oh, so duit itu you punya motivation. Okay. Apa kata kita buat? Okay, kita tanpa fikir tentang wang dulu. Of course, kita mesti nak capai kita punya goal. Tapi selain goal, adakah you suka datang kerja jumpa kawan-kawan you? Suka kan? Mesti ada kawan yang dalam tempat kerja. Setiap kali you nak pergi kerja, oh, rasa happy-nya akan jumpa kawan-kawan I. If you have this kind of feeling, you create a plus point for your aura. Yes. Oh, you treat kali macam ni bagus ni. Macam ni, you orang saling jaga. Okay? So, saling jaga. Then you rasa happy pergi kerja ni. You create. Of course, you will be happier when you happy. Tempat ini selesa and service itu bagus. Dia akan affect semua benda. Inilah passion. So, mistake adalah banyak orang sebab lama kerja dan dia hilang passion. Dia macam setiap pagi dia bangun dia cakap nak pergi kerja lagi. Okay, bosan. Okay, kalau macam ni, inilah alam. You kena tukar fikiran. Caranya bagaimana? Sebab dia nak tahu, oh, you bayar macam mana, you apply macam mana. Dia tak ada sense of security. Dia nak ikut orang dia. Dia nak cari jalan yang steady. Ini tak bahaya. Ini mesti selamat lah. Sebab depan sudah ada jalan. So, dia ikut referral. So, siapa yang ikut datang dari referral, kebanyakan ada sikap macam ni. Dia rasa secure. Secure apa? Dia rasa selamat. Tak ada risiko. Oh, dia apply macam ni, dia dapat. Oh, ini memang okay. Steady. Tadi I cakap proactive. Steady. You happy? You buat. You tak happy, mungkin you tunggu. Siapa yang lebih kepada feeling punya angkat tangan? Feeling. Kadang-kadang, okay. More to feeling. Okay, kalau more to feeling punya, Itu je kan? Feeling kita je lah kan? yes lah. So, kita gerak maksud apa? Jom. Biasa you akan lebih kepada ikut arahan dulu. Betul? Tenang sini. Replace maksudnya, yang itu tak betulnya, kita replace dengan betul. Macam contohnya air ni, kalau you rasa air tak nak minum ini, I boleh tuangkan, I boleh isi air yang nak minum. Contohnya, okay? Contoh saja. Tapi of course minum air ini bagus, okay? Now, we go to the rapport. Nanti kita akan share tips. You orang ingatkan. Kalau you ingatkan, I akan ajar you bagaimana buat you punya roadshow senang. Tak payah pergi cari, nak tak nak. Belum cakap lagi. Customer lari kan? Okay. Kalau you pakai strategi I, lain kali you akan kurangkan keadaan. Okay, especially buat roadshow. Okay, roadshow biasa you do apa? Credit card. Member card. Okay, jual member card, buat credit card. Okay. Kadang-kadang first thing kita actually kena buat bukanlah you nak credit card, you nak member card tak? Actually tak. Boleh juga ada mungkin 100 punya loan. Bila you jumpa customer yang senyap orang cakap, kebanyakan ini, and then dia tak tahu keputusannya. Mungkin dia nak you punya pertolongan. So, bagaimana? You tanya dia,
Oh, so sekarang macam-macam, bagaimana? Dia pun akan tanya you balik. Kalau I nak apply, apa I kena buat lah? So you tanya soalan, dia tanya you balik. Yes. So you kena tolong dia buat suggestion. Dia nak you punya advice. Jenis customer ini kalau you tahu, business ini adalah business anda. You lah partner dengan Aeon. Sebab you buat sales yang tinggi, you dapat commission. Bukankah you usahawan? Betul tak? Kalau you seorang usahawan, you akan take it serious for all your customer kan? Customer punya need sebab you boss. And you akan buat kerja dengan lain-lain senario. Di mana bukan saja you buat kerja kat kaunter. You balik rumah, you pun boleh buat apps kan? You pun boleh repeat for customer kan? Tak semesti I kat Aeon tempat kerja saja I boleh buat. Kerja yang keep track record. Oh, customer ini siapa-siapa dia datang nak tanya soalan ini. Ada. Kalau follow up lah. Kalau customer yang walk punya yang you yang minat nak apply loan, minat nak apply apa ke? Kita panggil KYC, know your customer. Kita panggil KYC. Oh, KYC. Semua orang ada buat ke? Ya, ada. Semua orang ada buat lah. Wajib. Okey, bagus. Yes, I cuma nak pasti ada ke semua orang ada buat macam ni. Okey, walaupun mungkin you buat telemarketing, okay. Kalau you tak ada di kampung, solve dia punya problem. Contohnya, I boleh bayar dalam berapa tahun, itulah features. I tak payah satu kali bayar semua banyak-banyak. I boleh speedkan, menyelangkan aku untuk menyelesaikan masalah I. Inilah features. You nampak tak list kat buku muka surat 15. Dia ada ikut mak tadi kita cakap pasal pesan produk ni. Nombor 2 adalah price. Okay, price di mana kita boleh tengok adalah mungkin customer akan banding monthly repayment, interest, berapa potential buyer. Kalau dia perlukan you punya produk, dia lah potential. Potential maksudnya dia potensi saja, dia belum jadi. You kena borak sama dia sampai closing, baru dia jadi customer you. Okay? Vice versa adalah kalau dia tak perlu, dia tak ada potensi. Okay? Just your customer needs. Okay, semua produk actually di dunia ini adalah design untuk keperluan customer. Okay. Kita punya produk loan, credit ini untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah pelanggan yang masalah kewangan. Okay, inilah dia punya needs. Okay, so setakat customer yang perlukan perkhidmatan, kita adalah customer yang ada masalah kewangan. Okay, so inilah nak you punya sales target. Yes. Okay, so you punya listening skill. Nanti I nak you Nak buat personal loan lah. Nak buat personal loan. Pernah ada rekod dengan yang kredit? Oh, belum lagi saya first time. First time? Ya. Boleh saya dapatkan saya IC ni? Oh, Saya kejap, check kejap. record. Kejap ni Encik Faris ya? Ya, Cik Faris. Umur berapa ya? Dah 26. 26. Ada bawa dokumen tak? Dokumen apa Encik? Dokumen. Okey, sebelum tu saya nak tanya, Encik kerja kat mana? Oh, saya kerja government. Kerja government. Ah. Kontrak ataupun tetap? Oh, dah tetap dah. Dah tetap. Saya doktor. Doktor. Okey, bagus. Kalau nak apply loan dengan Aeon, kita perlukan beberapa dokumen. Oh, apa tu? Apa tu? Kita perlukan IC, Mhm. kita punya payslip sebulan sahaja. Okey, okey. Okay, ada bawa contoh payslip tu? Oh, tak bawa. Tapi saya ada WhatsApp lah. Saya boleh WhatsApp Cik. Boleh saya tengok Ya, tak? saya WhatsApp. Ya, Boleh. Saya dah hantar. Okey. Oh, cukup tak? Sekejap lagi saya Tak, tengok boleh, dulu boleh, ya. boleh. Gaji. Okey, dalam payslip ni, komitmen luar payslip ada Oh, apa tak ada. je? Ni first time saya buat loan. Tak pernah ada lah. Kereta, rumah, ASP. Oh, tak ada, tak ada. Tak ada. Okey. Ada orang pernah guna nama cik tak? Adalah mak saya. Sebagai guarantor ke? Tak, dia nak saya belikan kereta untuk dia. Beli kereta. Okey, bayaran bulanan macam mana? Okey Murah tak? je kereta tu 300 je Azia. Azia 300. Okey. Ada miss bayar? Oh, tak ada. Okey. Okey. Maksudnya setiap bulan bayar tu Hmm. on time lah. Hmm. Okey.
Boleh tengok sini kita punya rate. Rate kita dari 0.66 sampai 1.5% sebulan. Okey. Yang saya tanya tadi tu, dia akan efek pada encik punya tiba-tiba. Dia akan efek pada encik punya rekod sikris. Okey. So, contoh kalau rekod sikris okey, tak ada tunggakan, bayar cantik je, 0.6. Okey. Kalau kata ada rekod sikris tapi bayar macam lambat-lambat sikit, kita boleh tengok yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah 0.8. Okey lah. Tapi Yang- kalau yang kata tu bulanan kan? bulanan. Bulanan kalau dalam saya tak tahu berapa average dia. Okey, 0.66 ni cik darab dengan 12. Oh. Bersama dengan 7.92. Okey, Ah, okey. saya nak tanya cik nak buat loan berapa ya? Saya nak tak banyak pun nak pakai. Dalam 50. Okey. Gaji encik sekarang 5,000 kan? Okay, kalau 5,000 tu boleh nak apply lah. Tapi dia depends kepada apa tu? So encik ke Swasta. swasta. Asal 13 hari gaji, kita nak submitting dokumen sama ada bank statement or EPF. Okey. Nanti bagi you kontak Yes, sure. Ini di Pay Pampers. Saya nombor telefon ke bawah. Kalau encik nak tahu atau you nak bersemak ke apa-apa kelainan atau you just nak try pun boleh masuk. Okay, nanti Okay, saya boleh. boleh bantu. Alright. Okay, ada apa boleh saya bantu? Itu saja. Okay, terima kasih. Okay, good. Saya tak ada masalah apply dulu ke apa? Boleh isi borang. Boleh mari korang. IC borang sini. Okay, nombor 1 cik punya detail, okay, nama IC semua. Nombor 2 cik punya maklumat pekerjaan, okay. Yang ketiga emergency contact. Nama saudara yang tidak tinggal serumah. Oh. Dah kahwin ke belum? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Tunang kawan girlfriend tak boleh. Okey. Dia kena adik-beradik ke, sepupu ke yang tak tinggal serumah. Sebelah rumah boleh. Satu rumah tak boleh. Okey. Seorang saja. Okey. Lepas tu tulis ni berapa nak tinggal berapa tahun, lepas tu sign kat bawah. Okey. Tulis dulu. Nanti kalau ada apa-apa tak faham dia tanya saya. Okey. Saya nak tanyalah kalau loan bank lain okey, Yon saya kata macam interest tinggi ya. Okey. Untuk jujurnya, kita punya interest rate ni tidaklah terlampau tinggi, tidaklah terlampau rendah. Bagi saya Ion ni dia yang tengah-tengah masih boleh diterima lagi lah interest tu. Okey. Sekejap saya isi nama sekejap Boleh, tak ada masalah di sini. Ni bank apa yang untuk auto debit ni? Okey. Cik ada bank apa? Saya ada ni bank Islam. Bank Islam. Okey, saya minta maaf. Untuk yang nak masuk duit, kita ada certain bank saja yang panel. Selain dari bank Islam, cik ada bank apa? Tak adalah, bank Islam je. Bank Islam saja. Okey, kalau macam tu, kita sarankan bila loan approve nanti, encik kena buat satu bank. Contohnya kalau yang panel kita ada bank, SMB, RHB. Last week saya ada datang sini. Saya settle account motor melalui bank rakyat. Macam mana statusnya sekarang? Okey, apa tadi cik bagi IC dulu. Saya nak cek IC banyak ni boleh? Okey, boleh. So, cik datang ni tadi kata nak cek balance lah. Tak, bank dah settle. Bank dah Cuma itu dia kata akaun dah tutup. Saya dapat SMS tapi saya tak ada dapat pun. So, nombor telefon saya betul ke? Okey, saya cek dulu. Nombor 10901048 ni betul okey? Tak, saya dah tukar nombor baru. Oh, ya ke? Sebab tu cik tak terima SMS. Ya. So, sekarang tutup ke tak? Macam ni, apa kata kita boleh tukar dulu nombor telefon baru. So, apa-apa urusan nanti cik dapat. Lepas tu payment tu bank kata bila masuk 1,500. Okey, kalau mengikut kita punya kriteria syarat gaji kasar, 1,500 tu dah boleh melepasi syarat lah. Cuma apa-apa saja pengiraan kelulusan ke apa tu bergantung kepada kita punya HQ lah. Oh, so boleh tentu lagi lah. Betul. Ada 0.6. Ya. Dia tak ada cik. Dia tak lagi. Tak boleh baca lah Tak boleh cik. baca. TV ya. Boleh ke? Kejap saya nak cabut sekali. Sebab jari saya kering, ada lotion tak? Cuba kesat-kesat dekat ada tisu tak? Oh, ya Allah. Kau kadang Okey, guna okey, lotion ke apa kan? Okey, tak saya Saya letak. Sama cik. Okey. Okey, saya tengok ada AMP je. Ada AMP plus kat MT kat sebelumnya. Betul. Saya ada buat dengan staff waktu ada ON open room. Okey, bagus. Cuma saya tengok setakat. Okey. Dia kahwin jiran. jadi-
Okey, jadi yang 0.66 ni untuk kita punya produk financing ni sebenarnya dia akan kata peluang tinggi sikit untuk dapat 0.66 ni untuk gaji yang 2,000 ke atas. Jadi bermakna kalau ikut situasi cik sekarang gaji bawah 2,000 dan tak pernah ada rekod, jadi range antara range yang paling maksimum yang kita boleh bagi adalah 1.5 dulu. Oh, 1.5. If I combine gaji I Cik kena jagalah dalam masa 12 bulan tu jangan ulas, jangan yelah kadang-kadang lepas berkahwin kan tak ada kena pesan jugalah kat suami tu tolong juga ya sebab dia guna nama cik ni kita risau sebab kita walaupun nama je your credit kita berkaitan dengan security lah, benda tu semua nanti effect in future lah kalau tak jaga bayaran. Jadi cik berminat ke kalau 1.5? saya berminat tapi ambil masa berapa lama sebab saya nak kahwin cepat ni, sebab saya nak pergi luar negara next week. Bagi terus. Pergi luar negara untuk honeymoon? Bukan. Ada urusan kerja, ada photoshoot. I ada part time job. Listen with your heart, ikhlas. Note and smile when listening. Take note of important info when listen. Take note bila you nak buat catatan. Ini cuma revision. Okay, NLP factors in selling. Okay, komputer you kalau buat programming, you programming dia akan keluar dia punya format. Manusia pun juga sama. Kita punya programming. Okay, bagaimana you buat barang, bagaimana you buat reaksi, itu semua you punya programming. Yes, but basic adalah pasal bagaimana kita dapatkan informasi. The first thing kita dapatkan informasi dengan cara vision. Yes, bagus. So vision, the first thing come to their eyes. Dia rasa selesa tak? Itulah the point. Okay, dia nampak dia rasa selesa. Okay, I boleh bagi peluang. Okay, mungkin dia rasa tertarik lah. Okay, good feeling. Jangan fikir begini. Okay, good feeling. Rasa selesa. Ataupun message you nampak ikhlas bukan scam. Reply rate akan tinggi. Kalau you punya message panjang memang macam terangan. Next. Right. Okay. So the first thing, visual selesa tak customer nampak you punya message. Right. Any question for this body language? Simple kan? Okay, lagi pun facial expression. Kita tengok facial expression. The visual expression. Selalu siapa yang pandai bersenyum? Senyum, tengok dia punya senyum. Bagus. Okay, you orang pandai senyum tapi I tak. I memang bukan orang yang pandai senyum. Okay. But I need to learn. Okay. Body posture tadi kita cakap, eye contact. Eye contact actually ikhlas sudah lah. Contribute kepada sangat banyak kepada first impression. Okay, bila you jumpa you. Okay, sebab seseorang yang belum dapat bercakap, dia nampak you punya posture, you punya body language, dia rasa confidence tak? Okay, ada seseorang kalau dia macam ni, yang last berapa persen? Words. Berapa persen? Actually adalah contents. 7%. 7% itu 38. Betul tak? Dan yang betul Di sini tadi dia cakap 7 saat first impression. Okay, first point. Second point, tadi body language berapa persen? 55. Okay, 55%. No, you jaga. I pay attention and I'm doing my best. Simple. Ini cuma basic saja. Okay, eye movement. Okay, understanding the body language of client sekarang. Okay, tadi cakap pasal you sendiri. Sekarang you nak membaca body language customer. Okay,
So you akan tengok, kenapa nak tengok mata customer? Actually tengok mata customer pun boleh rasa customer ini betul-betul nak apply dah atau dia main-main. Ada yang mungkin cuma nak ambil information saja. Apa boleh kita pun boleh attend dia sebab mungkin sekarang dia tak nak, in the future next month 3 months later mungkin dia nak, mungkin dia bagi referral you tak tahu, mungkin dia tolong kakak dia tanya, tolong abang dia tanya, tolong bapak dia tanya, mungkin kan juga. Mungkin let you mean. Let you mean. Let you mean we try. Just a game. Okay kan? Okay, to make you feel comfortable, I make you sit down. Okay? Okay. So kita semua sebagai customer, okay, kita punya VIP. Ini gentleman kita kapak-kapak. Okay, dulu sana, I nak bagi you satu senario di mana. Okay, tadi I tanya soalan adalah soalan yang tak perlu, firstly yang baru berlaku yang dia boleh ingat. Okay, so bila I tanya soalan Jerry, tengok mata dia apa berlaku kepada mata dia? Okay, dia tengok mana? Okay, I tanya dia satu kali ya. Okay, so semalam pun kita buat calibration. Tadi I tanya soalan pasal memory adalah calibration. Calibration di mana I buat untuk calibrate. Okay, contoh you tahu apa tu calibration? Siapa yang faham calibration? Calibration. Okay, you faham? Okay, mungkin you jelaskan dengan kelas apa Kerjasama. biasa kita buat handshake kan? Okay, so kalau lagi buat handshake, you punya handshake dengan customer, you mestilah buat firm handshake. Bagi firm. Jangan macam ni. Sebab handshake adalah satu rujukan keyakinan. And dia rasa you boleh dipercaya tak? Sebagai seorang lelaki, you kena ada handshake yang firm. Tak payah kuat sangat. You jangan sakit. Tak payah. Cuma rasa kepuasan. 2 kali. Okay. Handshake. Hand gesture movement. Okay, tadi I ada shake. Try to move your hand up to your ibunya. I tanya pasal memory question, right? Makan apa, pergi mana, pukul berapa. Itu tak bermaksud kalau you nak tipu. So dia tengok sini. You tanya soalan customer yang 3 soalan yang dia tak perlu bohong punya. Calibration tepat. Kalau I taruh batu 50, dia sudah measure betulnya. I taruh dia jadi 51. Timbang ini rosak. Dia lari 1 kilo. So I kena buat tuning balik, itu panggil calibration. Calibration boleh mana-mana, berat, tinggi, dalam, measurement size semua boleh buat top 10 kan. Of course you got more than top 10. Dia cari apa USP yang sesuai untuk handle dia. So you stress on USP untuk membukakan hati. Mungkin dia cakap, tapi I urgent nak bantu. Mana ada loan yang cepat sangat? Ada, kita punya approval 24 jam sampai 3 hari sudah siap. Ini dah USP untuk handle dia punya keraguan. Tapi I punya loan, I nak ambil tinggi lah. Dia doubt. Okay? Ini pun revision to you. I know you are very good at that. Ya? Okay, yang seterusnya kita tengok ada suatu video I bagi informasi compliance, cara, step itu yang teliti. I jumpa customer S. Okay, I tahu. Bagilah contoh-contoh referral. Contoh siapa yang pernah apply and then apa outcome dia, and then bagilah cadangan sebab dia nak cadangan, dia nak you minta your pertolongan untuk menolong dia buat keputusan apa yang kena buat sebab S punya orang dia tak tahu nak bagaimana. Dia nak you macam cikgu ajar dia. Okay. So like water, be flexible. And also skill Bruce Lee. Kenapa dia bagus sangat you tengok? Dia punya, I nak you tengok adalah dia punya skill juga.
Dia sangat special. Satu benda yang sangat praktis. Then the main message I want to let you know, jangan putus asa. Semua kejayaan akan ambil masa. Give yourself, but at least to hit the target, you give yourself 3 months to hit the target. Of course, kalau you boleh hit target next month lagi bagus. Because some of you maybe already there. Hampir sikit saja. Sebab kurang skill, and 2 hari khusus ini dia sudah menambahkan sekian hari. Oh, nak lembu. So melembu itu you dah hasil tak? Kadang-kadang nasi yang pelat. Pasal orang tengok nasi. So Cek bagi dia. oh, cek bagi. So itulah you punya counter service. Okay. Adakah you ada masa untuk buat kerja yang paperwork tu? Counter kurang. Okay. I nak tahu berapa lama you kena stay ke counter. You tukar. Ada orang yang tak tahu yang mana kan? Sebab you tak biasa. Okay. Kekok kan? Tapi itu tangan siapa? Sendiri mah. Okay, satu lagi kita buat adalah imagine you ada. Okay, ada orang yang kanan ke atas, ada yang kiri ke atas. Okay, tak apa. Ini sebab you punya cara kebiasaan. Sekarang mana you buat? Tukar. Tukarlah. Boleh. Okay, I like your. Okay, you akan grab cara yang pertama ke kedua? Inilah you punya comfort zone. You will back to your comfortable position. You selesa punya cara. Okay, so I nak you buat tukar lagi, turun bawah. Sekarang masih rasa tak selesa. Okay, sebab you kurang biasa buat selesa. Okay, siapa yang tak selesa punya? Rasa awkward Kasi awkward kan? You grab, okay. You rasa awkward. Okay, adakah you rasa ini bukan tangan I? Ada orang yang perasaan macam ni tak? You macam depan punya ikut jari ini sama sekali macam mancing, macam kawat, balik and then grab. Okay, sekarang tadi ibu jari you ke atas punya sudah jadi bawah. Bertukar. I nak tanya you, sekarang apa perasaan anda? Wah, magic. Wow, magic. Okay, apa perasaan anda? Okay, tadi you macam ni mas, sekarang you macam ni. Okay, buka jari. Okay, yang you tengok yang depan punya semua ikut masuk ke belakang. Ya, kebebasan. Right? But of course, I wish all the best for you. Nothing will drop from the sky. Durian tak akan jatuh macam ni. Jangan tunggu sebab usaha anda akan dapatkan rezeki yang lebih tergantung bagaimana strategi anda. Okay, so sudah dapat konsep ke bagaimana nak buat time management? Ataupun you boleh pilih, okay, kita akan fokus sekarang, I kena fokus balik buat sales punya kerja. Pilihan anda. You nak santai buat kawan ataupun buat kerja anda. Apa you punya pilihan? Okay, bila you pilih buat kerja, maksudnya you akan meningkatkan peluang income anda. Sebab you akan hit sales and you akan dapat commission. Hari tu kan kita kan banyak kerja kat depan tu kan. Buat 2 kerja. Maksudnya table I depan dan belakang. Maksudnya I depan tu I layan customer, belakang tu I akan buat submission. Contoh kalau customer tengah isi borang ke, customer tengah I nak tanya, nak liaise dengan bos apa masalah dia apa semua, I akan curi juga masa untuk kat belakang tu untuk key in. Ada esok setiap hari I connect. Ada kosong you buat kerja. Ada kerja, ada kosong kalau kat inquiry, kalau ada kosong pada tu bila dia orang keluar you bagi flyers. Itu apa yang I buat lah. Okay. Next. Okay, point seterusnya counter cross sell. So contohnya kan kita kena ada strong and positive mindset.
Strong and positive mindset ni kalau ikutkan macam kalau kita ada rejection ke, ada macam failure ke, ada hal 1, 2, 3. Yes! 1, 2, 3. Yes! 1, 2, 3. Yes! Okay. So I hope all the best for you. Imagine apa yang you nak. Okay, wang yang banyak, kesihatan yang bagus, badan yang sihat, 5 figure salary, rajin, good luck, dapat customer yang senang handle, customer datang sendiri, apply loan banyak-banyak. Okay? Dapatkan semua barang yang bagus, good luck, good money, good health. Come, money come. Okay, sekarang kita tunggu beg sampai ni. Okay, I nak buang ke angkasa, ke matahari, and nanti kita 1, 2, 3 sama-sama no. Satu kali kita buang sampai besar pergi matahari. Okay. Imagine. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. No. Okay. Perasaan? Happy? Lega? Okay, sekarang kita sudah buang. Yes. Okay. So, kita tarik nafas. Jadi mindset kita tak berkembang. Okay, jadi kalau ada cabaran, kita kena fikir penyelesaian, macam mana nak overcome. Lepas tu kalau contoh customer, contoh macam yang Mr. Analog pernah beritahu, kalau contoh kita dapatkan 3. We are sales champion.